Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini anda bersama dengan saya, Dayang Noshima binti Awang Idrus dalam sesi ceramah sebenar sambutan kemerdekaan. Tajuk ceramah kita pada hari ini adalah Merdeka Cara Kita. Sebelum memulakan sesi ceramah ini, ingin saya menyatakan beberapa objektif ceramah ini. Antaranya ialah untuk memupuk perasaan, suasana dan semangat kemerdekaan dan untuk mewujudkan rasa kekitaan, semangat kerja berpasukan dan sekaligus mengeratkan hubungan perpaduan di kalangan pelbagai kaum dan etnik. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan sedikit penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Sharifah Manirah binti Wan Zain. Beliau memiliki ijazah undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Beliau kini bertugas sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Tuanku Bagus Sebuyau, Sarawak. Tanpa membuang masa, saya serahkan ceramah kita pada hari ini kepada Puan Sharifah Munirah binti Wan Zain. Namun untuk mencapai kemerdekaan ini bukanlah suatu perkara yang mudah kerana ia memerlukan banyak pengorbanan dan usaha-usaha daripada pejuang-pejuang terdahulu. Dengan kesempatan yang ada, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Pustaka Negeri Sarawak dan syabas diucapkan kerana atas usaha serta inisiatif yang dilakukan oleh mereka untuk menyebarkan fahaman patriotisme dan juga meningkatkan kesedaran kepada masyarakat tentang hari kemerdekaan ini kepada masyarakat. Hadirat yang dihormati sekalian, marilah kita bincangkan pula apakah peranan yang boleh dimainkan oleh para guru, para pendidik dalam mewujudkan semangat perpaduan di kalangan para pelajar. Guru selalunya akan menjadi idola kepada pelajar-pelajar mereka. Justru itu, institusi persekolahan merupakan tempat yang paling tepat untuk mewujudkan semangat patriotisme di kalangan para pelajar. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Justru itu, untuk memupuk semangat patriotisme, ia perlu bermula dari peringkat awal, iaitu peringkat prasekolah dan juga peringkat sekolah rendah lagi. Kebiasaannya di sekolah akan diadakan pelbagai aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk memupuk semangat kemerdekaan di kalangan para pelajar. Antaranya adalah perarakan sempena Hari Merdeka di mana para pelajar akan mengibarkan bendera jalur gemilang tersebut. Perarakan akan diadakan di sekeliling sekolah, di sekeliling kampung ataupun di sekeliling daerah mereka. Ini dilakukan untuk mewujudkan perpaduan, mewujudkan rasa kasih, rasa cinta kepada negara. Selain pada itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan pertandingan sudut-sudut patriotisme, iaitu sudut-sudut yang boleh menempatkan pemimpin-pemimpin negara terdahulu serta sumbangan-sumbangan mereka kepada negara. Jadi pertandingan ini boleh diadakan supaya pelajar-pelajar berlumba-lumba untuk mendapatkan maklumat-maklumat mengenai pejuang-pejuang terdahulu yang telah menyumbang kepada negara, dan seterusnya mereka akan menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita sebelum ini. Seterusnya, mereka akan menghargai dan berterima kasih kepada perjuangan yang telah dilakukan oleh mereka. Dan untuk mengekalkan kemerdekaan ini juga, kita perlu kerjasama antara semua pihak. Bukan sahaja pihak guru, pihak sekolah, namun ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak mereka. Jadi dari rumah perlu diwujudkan jati diri anak mereka supaya cintakan negara. Ibu bapa harus memberikan nasihat, harus memberikan pendedahan kepada anak-anak mengenai kepentingan menyayangi negara kita sendiri. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Malaysia Prihatin merupakan tema sambutan Hari Kebangsaan pada tahun 2020 ini. Malaysia Prihatin dipilih menjadi tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini membawa maksud yang cukup mendalam kepada rakyat Malaysia selari dengan keadaan negara yang masih berdepan dengan pandemik COVID-19 ini.
Murid-murid sekalian, penjarakan sosial 1 meter perlu sentiasa diamalkan di sepanjang perjalanan ke sekolah. Bagi yang berjalan kaki, pastikan jarak anda berjalan. Bagi murid-murid yang menaiki kenderaan awam sebelum bas atau ke sekolah, hendaklah memperhatikan panduan yang telah dikeluarkan oleh anda hendaklah berpatuh. Gabungan Perkataan Malaysia dan prihatin menggambarkan seluruh rakyat di negara ini turut sama memerangi wabak itu serta keceknaan kerajaan dengan melakukan pelbagai inisiatif merangkumi aspek ekonomi dan kebajikan demi kelangsungan hidup rakyat. Menurut Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, pada hakikatnya semangat Malaysia prihatin ini kita harus semarakkan dari segenap segi kehidupan masyarakat. Bukan sahaja dalam usaha kita menamatkan pandemik COVID-19 ini, namun usaha untuk memulihkan semula ekonomi dalam kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik. Malaysia prihatin perlu kita sematkan dalam ingatan rakyat untuk kita sama-sama mengukuhkan kembali asas-asas perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kita perlu melakukannya bersama-sama dengan keazaman dan kesungguhan yang bersungguh-sungguh dan keazaman yang tinggi. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang aman dan harmoni berbanding dengan setengah-setengah negara di luar sana di mana mereka terpaksa hidup dalam penderitaan, hidup dalam kelaparan, hidup dalam kezaliman dan mereka terpaksa hidup dalam kebuluran. Namun di Malaysia kita bukan sahaja menikmati kemerdekaan ini, malah kita masih hidup dalam aman dan harmoni walaupun kita hidup dalam berbilang kaum. Namun begitu, kemerdekaan ini akan dinodai sekiranya kita tidak sama-sama menjaga kemerdekaan yang telah kita kecapi. Justru itu semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing dengan bijak. Sebagai contoh, dalam usaha untuk memerangi wabak pandemik 19 ini, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita haruslah mengikuti setiap SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Contohnya, di sekolah telah diwujudkan penjarakan sosial di kalangan para pelajar. Para pelajar diwajibkan juga menggunakan pelitup muka di kawasan sekolah. Malahan juga disediakan tempat-tempat untuk membasuh tangan supaya penyakit ini dapat diatasi dan tidak merebak di kalangan para pelajar. Kepatuhan rakyat Malaysia akan peraturan ini menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia sangat prihatin dan mereka juga sangat bertanggungjawab untuk sama-sama memastikan bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk memastikan kes-kes COVID-19 ini semakin menurun dan kalau boleh terus pupus dari negara ini. Kerana pandemik COVID-19 ini benar-benar telah menjejaskan negara kita bukan sahaja dari segi ekonomi, sosial, malahan ia juga memberikan kesan yang sangat buruk kepada sistem pendidikan negara kita. Pelajar-pelajar kita banyak ketinggalan dalam pelajaran mereka. Walaupun pembelajaran telah cuba dilakukan secara talian, namun kesannya adalah berbeza sekiranya berbanding dilakukan secara kelazimannya. Sebagai penutup ceramah saya pada hari ini, saya menyeru kepada semua pihak agar sama-sama menggembelingkan tenaga, tidak kiralah dari peringkat bawahan sehinggalah peringkat atasan, dari peringkat sekolah rendah hingga peringkat usaha yang dilakukan oleh para pendidik, namun ia juga memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Contohnya, ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang cukup penting dalam memastikan anak-anak mereka mengekalkan sifat patriotisme ini. Jika kita imbas kembali sambutan-sambutan kemerdekaan sebelum ini, kebiasaannya remaja-remaja kita akan meraihkannya pada tengah malam sebelum sambutan Hari Merdeka. Mereka melaung-laungkan merdeka, merdeka dengan mengibarkan jalur gemilang kita. Namun malangnya,
setelah mereka melaungkan kemerdekaan itu dengan semangatnya, ianya dinodai dengan berbagai aktiviti-aktiviti yang tidak sihat, contohnya pergaulan bebas, gejala lepak dan sebagainya, dan ini telah mencemari kedaulatan kemerdekaan itu sendiri. Justru anjakan paradigma harus dilakukan oleh para remaja hari ini, di mana kemerdekaan itu bukannya harus dihayati dengan laungan semata-mata, namun ia perlu dihayati dengan erti kata yang sebenar. Guru memainkan peranan yang cukup penting dalam memupuk semangat patriotisme di kalangan para pelajar. Bersama saya pada hari ini adalah dua orang guru Sekolah Kebangsaan Tuanku Bagus Sebuyau, di mana kita akan menemu bual mereka untuk bertanyakan pendapat mereka mengenai Hari Kemerdekaan dan semangat patriotisme di kalangan para pelajar. Assalamualaikum Miss Enisah dan Miss Lucy. Jadi pada hari ini saya ingin bertanyakan pendapat cikgu tentang apakah peranan yang boleh dimainkan oleh seorang guru sebagai ketua panitia dan juga sebagai seorang guru kelas dalam memupuk semangat patriotisme di kalangan para pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bercerita tentang peranan guru kelas secara lebih detail, lebih mendalam. Baik, di sekolah, guru kelas dianggap sebagai ibu ataupun bapa kepada para pelajar, sama ada di sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Jadi rasanya mereka mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pelajar mereka dan dianggap sebagai pemangkin di dalam sesebuah kelas itu untuk bersama-sama memulakan perasaan untuk menimbulkan semangat patriotisme di dalam diri pelajar. Okey. Secara keseluruhan yang mungkin kita boleh cara untuk kita memupuk, salah satunya saya rasa adalah dengan bercerita tentang mereka. Tidak semestinya guru sejarah saja yang bercerita, terutamanya di bulan kemerdekaan ini kita boleh sama-sama bertanya kepada mereka, terutamanya bagi negeri Sarawak sendiri yang mempunyai tarikh kemerdekaannya sendiri, dan juga bersama-sama dengan Malaysia untuk menyambut kemerdekaan gabungan di antara Sarawak dan juga Malaysia. Kita boleh bercerita dengan mereka. Yang keduanya adalah tentang tokoh-tokoh, bukan sahaja tokoh yang secara tokoh yang kita tahu yang berada di Semenanjung. Kita juga boleh bercerita tentang mereka, tokoh kita sendiri yang berada di Sarawak. Okay? Dan juga kita di dalam kelas itu sendiri kita boleh mengadakan satu sudut untuk lebih mempamerkan sejarah negeri Sarawak itu sendiri, sejarah benderanya, lagu Sarawaknya. Kalau di zaman kita dulu, saya percaya lagunya berbeza daripada apa yang ada sekarang. Saya sendiri telah rasanya mengalami pertukaran lagu itu kita boleh bercerita kepada mereka apa kandungan lagu itu sendiri, apa makna lagu itu kepada kita sendiri, macam mana kita sepatutnya menyanyikan lagu itu dengan lebih bersemangat. Sebab saya rasa di peringkat sekolah rendah ada masih ramai lagi pelajar yang hanya mengikut, terutamanya bagi tahap 1, mereka hanya mengikut sahaja abang-abang dan kakak-kakak mereka untuk menyanyikan lagu tersebut. Rasanya itu sebahagian daripada peranan guru kelas yang saya boleh kongsikan. Selamat pagi Miss Lucy. Jadi sebagai ketua panitia, saya yakin bahawa ketua panitia merangka pelbagai program dan juga aktiviti-aktiviti untuk panel mereka dan sekaligus untuk pelajar-pelajar, dan antaranya semestinya mesti ada program kemerdekaan di dalam perancangan tersebut. Jadi sebagai ketua panitia, apakah usaha-usaha ataupun inisiatif yang boleh dilakukan untuk sama-sama memupuk semangat patriotisme di kalangan para pelajar ini? Okey, terima kasih. Okey, bercakap pasal patriotisme dari sudut panitia di sekolah, okey. Kita menjadi ejen kepada penyampaian hebahan berita kita kepada guru-guru yang di bawah seliaan kita, dan kita percaya guru-guru kita bijak atau kreatif dalam
merangka atau merancang dan memberi idea yang bernas dalam memupuk semangat patriotisme dalam kalangan para pelajar maupun rakan-rakan guru. Okay. Kalau kita bercakap pasal panitia sendiri, kita lebih kepada penglibatan aktiviti yang kita rasa kita perlu. Kalau dalam panitia bahasa Inggeris, contohnya dalam aktiviti contoh pertandingan action song, kita tidak boleh kita orang kata kita bias dengan mana-mana ataupun kaum. Okey, jadi kita kalau saya lebih suka kalau kita dalam satu kumpulan itu kita galakkan ramai, atau dalam peranan kita di sekolah juga kita menjadi ejen sebaran, iaitu kita sentiasa mengingatkan. Macam saya sendiri, saya guru kelas juga, jadi saya sentiasa mengingatkan para pelajar saya tentang mengenai tarikh-tarikh kemerdekaan. Dan kita bercakap dari pandangan sekarang, patriotisme ini lebih kepada semangat kita kita kata national building. Kita bercakap sebagai pembangunan modal insan itu sendiri, supaya pelajar kita tahu yang kita sekarang dalam perkembangan semasa kita, jadi kita perlu kerjasama yang kuat, yang erat sesama kita maupun dalam kalangan rakan guru, kita bersama menjayakan atau memajukan lagi apa yang dimaksudkan dengan patriotisme itu sendiri. Ya, itu saja dari saya. Ya, anak cikgu. Kibar. Okay, ready gambar? Ready, 1, 2, 3. Set. Okey. Pertandingan basikal, untuk membawa basikal bersama dalam perakan, awak diminta pergi ke basikal masing-masing sekarang juga.
Okey, sekali lagi diulangi, murid-murid yang terlibat dalam pertandingan basikal berhias, awak pergi ke basikal anda sekarang. Terima kasih kepada Puan Sharifah Manirah binti Wan Zain di atas ceramah yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Di sini kita dapat mendengar dengan jelas apa yang telah disampaikan oleh beliau, di mana beliau menekankan bahawa Malaysia Prihatin merupakan tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini yang membawa maksud cukup mendalam kepada rakyat Malaysia selari dengan keadaan negara yang masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Gabungan Malaysia dan Prihatin menggambarkan seluruh rakyat turut sama memerangi wabak itu serta kecaknaan kerajaan dengan melakukan pelbagai inisiatif merangkumi aspek ekonomi dan kebajikan demi kelangsungan hidup rakyat. Setiap rakyat mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam usaha mengekalkan kemerdekaan negara. Sebagai seorang pendidik, beliau juga menyatakan guru memainkan peranan utama untuk memberikan kesedaran dan kefahaman kepada rakyat tentang semangat patriotisme ini atau semangat cintakan negara. Usaha tersebut boleh dilaksanakan dari awal lagi, bak kata pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Sekian itu sahaja daripada kami hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi kesedaran tentang kepentingan patriotisme kepada pelajar. Jaga kesihatan, jaga jarak. Assalamualaikum dan salam ceria.